كافة الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين وإلى جميع الأرواح المسلمين والمسلمات وإلى أرواح أبينا وأمنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baca surah Al-Kahf ayat 1 hingga 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li'abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta shadaqallahul azim. Kita baca doa qunut ya. Qunut nazilah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Allahumma inna naj'aluka bi nuri a'daina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdam وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب
اهزمهم وانصرنا عليهم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلماتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم 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 wansurna alaihim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang Maha memaksa, Ya Allah yang Maha perkasa, Ya Allah yang Maha membalas, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awas, yang tewaskan tentera azab. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka, dan kemenangan untuk kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, innaka antas samiul alim, innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du, fa ya ibadallah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang mentadbir seluruh alam. Terima kasih wahai Allah atas kurniaan nikmat-Mu, rahmat-Mu, limpahan kasih sayang-Mu kepada kami ya Allah. Pada pagi ini dengan penuh keberkatan Kau kembalikan kami untuk sama-sama kami duduk di dalam majlis ilmu, bagi sama-sama kami bermuzakarah ilmu, membasmi kejahilan yang bertapak kukuh di hati-hati kami. Bukakanlah pintu hati kami ya Allah, bukakanlah pintu hati kami, mudah menerima segala ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pagi ini kita akan menyambung muzakarah ataupun perbincangan kita melalui satu ilmu, yakni ilmu tafsir Al-Quran. Kita cuba mentadabur bersama-sama sekadar mana yang termampu, dan kita masih lagi di dalam awal, fasa awal surah Al-Ma'idah. InsyaAllah ini kita akan sambung ayat yang ke-7. Betul kan? Wadhkuru ni'matallahi alaikum. Nah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkuru ni'matallahi alaikum wa mitsaqahu alladhi wathaqakum bih
إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم صدق الله العظيم. Berhenti dulu setakat ayat yang ke-9. Dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat mengasihani. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa mitsaqahu alladhi wathaqakum bih. Ayat ini Allah Ta'ala ajak kita bersama-sama mensyukuri nikmat Allah. Wadhkur di sini sebut wadhkuru. Ingatlah. Nah, walaupun daripada zakara tu sebut, nah, zakara tu sebut kita panggil zikir. Allah Ta'ala suruh kita ingatlah, ingat banyak-banyak. Apa yang kena ingat? Ni'matallahi 'alaikum, atas nikmat Allah kepada kamu. Apa yang Allah Ta'ala suruh kita ingat? Nikmat yang paling besar yang Allah bagi kepada kita, yang Allah Ta'ala sebut di sini alaikum, yakni orang-orang yang beriman. Nikmat apa yang paling besar Allah bagi kepada orang-orang yang beriman? Islam. Islam. Alhamdulillah kita lahir dalam Islam. Kita tak payah bersusah payah mencari hidayah, mencari tang mana agama yang benar, mencari siapakah penghulu kami, tak payah. Dan kita lahir melalui rahim wanita Islam. Kita kenal Islam walaupun tak banyak, sekadar yang dia mampu mengenalkan kita dengan penuh tanggungjawab. Cukup umur kita dihantar ke sekolah, diajar oleh guru mengenal Islam, kemudian menyemai iman. Setiap orang Islam itu beriman, dan setiap orang yang beriman itu Islam. Dan kita itu dipupuk keimanan kita untuk jadi orang Islam yang beriman serta beramal soleh. Jadi ini dikatakan nikmat paling besar. Kita celik-celik mata kita dah Islam. Walaupun kita tak akil baligh lagi, walaupun kita tak mukallaf lagi, kita lahir sebagai anak orang Islam. Syukur. Syukur, alhamdulillah. Itu nikmat yang terbesar. Ni Allah Ta'ala kata ingat. Syukurilah nikmat Allah. Berterima kasihlah pada Allah kerana kita dah lahir Islam. Tapi kalau kita lahir yang bukan Islam, dia nak mencari. Itu kalau nak cari. Kalau dia tak cari juga. Dia buat tak tahu. Tapi kalau yang mencari akan terus mencari. Petunjuk dan hidayah daripada Allah Azza wa Jalla. Apa yang Allah Ta'ala sebut di sini? Selepas kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas agama ad-dinul Islam, agama Islam yang telah pun dianugerahkan. Kita dilahir secara package. Dilahir ke muka bumi ini sebagai nas, sebagai manusia. Kemudian diberi satu lagi, mandat Muslim. Kemudian ibu bapa kita yang mendidik kita untuk jadi amanu, untuk beriman. Ada 3, cukup lengkap. Ada 3. Kita jadilah khalifah. Hari ini kita dah jadi khalifah lah. Pergi tang sana, cari tang sini, jaga pergaulan, jaga hubungan dengan Allah, jaga hubungan dengan manusia, jaga hubungan dengan makhluk-makhluk yang lain juga. Sebab apa? Sebab ada Islam. Nikmat yang paling besar. Nikmat yang paling besar Islam, nikmat yang paling agung iman. Itu yang dia kata apa sebut. Apa sebut, apa ingat, apa syukur. Wa mitsaqahul ladzi. Apa dia ni? Dia kata, dan perjanjian yang dijanjikan kepada kamu. Yakni kita rupa-rupanya kita ada satu perjanjian. Perjanjian kita dengan Allah.
Di dalam hadis, juga di dalam Al-Quran, ada menyebut perjanjian-perjanjian yang kita buat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mana kita di dalam rahim ibu kita, di waktu usia 4 bulan dalam kandungan. Setelah 40 hari menjadi nutfah, setitis mani. Kemudian diikuti dengan 40 hari menjadi mudghah, alaqah. Alaqah. Kemudian diikuti dengan mudghah. Selesai 120 hari baru ditiupkan roh. Bila ditiupkan roh, maka waktu itulah berlakunya perjanjian yang disebut oleh Allah dalam ni wa mitsaqah. Perjanjian kita dengan Allah. Apa yang dijanjikan kita, apa perjanjian kita? Kita hari ni kita tak ingat. Kita lahir sebagai Islam. Bermakna orang Islam saja yang ada perjanjian dengan Allah. Kita ada perjanjian dengan Allah. Bila Allah Ta'ala tanya kepada kita, aku ni siapa? Aku ni siapa? Alastu bi rabbikum. Hampa kenal tak aku ni siapa? Maka jawab, si roh yang baru ditiup ke dalam janin tersebut. Qalu, bala, kenal. Kenal? Anta Rabbi, engkau Tuhanku. Syahidina, kami bersaksi. Bala, syahidina. Bahkan ya, kami bersaksi. Engkaulah Tuhanku. Ini direkam di dalam surah Al-A'raf ayat 772 di antara dialog janin dengan malaikat yang meniupkan roh. Okey, apa perjanjian lagi? Selepas mengaku Allah itu sebagai Tuhan, maka satu lagi perjanjian bahawasanya kita akan hidup sebagai hamba Allah dan tidak mensyirikkan dia sama sekali. Itu janji kita dengan Allah. Maknanya kita akan bergantung hidup dan mati kita hanya untuk Allah. Jangan sesekali mensyirikkan dia. Baik, hadir ke muka bumi. Perjanjian dah pun termeterai. Dengan antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia kata, Alladhi wasaqakum bih. Yang mana yang telah pun kami berjanji dengannya. Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dia? Idh qultum, ketika kamu berkata, sami'na wa ata'na. Kami akan dengar dan kami akan patuh. Itu perjanjian kita. Kita dah berjanji dengan Allah. Kita hari ini dengan nafsu kita yang jahat, kita kata, aku tak tahu, tak janji. Mana aku sedar? Aku tak sedar. Rupanya roh kita dah berbicara. Baik. Ditanya orang. Seandainya kanak-kanak yang dah mengaku atau berjanin yang dah mengaku membuat janji dengan Allah untuk tidak mensyirikkan Allah, diizinkan dengan rahmat Allah lahir ke muka bumi. Lahirnya dia ke muka bumi ni tak dan beberapa lama, mungkin sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, mati budak tu. Mati budak tu. Ini diantaranya dia membatalkan perjanjian dia. Sebab melihat dunia penuh fitnah. Dunia penuh fitnah. Itu perjanjian dia dengan Allah. Kan kita selalu kata, sampai masa dia nak mati dah janji Allah dekat dia macam tu. Kan kita akan berbahasa basi, sudah janji Allah. Dah janji dia dengan Allah. Sebenarnya kita ada satu perjanjian yang kita ikat dengan Allah dalam keadaan kita tak sedar. Jadi, ataupun lebih tepat maksud dia, inilah suratan qada dan qadar kita yang telah pun dicatat ketika hari ditiupkan roh. Telah pun dicatat. Umur kita tak kat mana, rezeki kita tang mana, ajal maut kita bila, semua telah pun dicatat di usia seawal 4 bulan dalam kandungan. Telah pun ditulis. Itu tulisan perjanjian dan mengaku
bahwasanya kita ni akan sami'na, benda yang baik-baik kita akan dengar. Wa ata'na, dan kami akan taat pada perkara-perkara yang baik. Mai ke muka bumi, kita bercampur aduk dalam lubang telinga kita ni, diasak macam-macam khabar. Contoh, ada berita gembira, ada berita berbentuk fitnah, ada berbentuk suka sangat sampai gelak, tak boleh berhenti. Ada berita sedih sangat sampai menangis, tak boleh nak berhenti juga. Itu kata kita punya telinga, kita punya akal diasak macam-macam, bercampur aduk. Dan kemudian kita mendengar, akal proses. Akal kita proses. Hati menggerakkan jentera. Akal kita proses. Betul ke cerita ni? Boleh pakai ke cakap kau ni? Sejauh mana kebenaran ni? Kalau untuk yang baik, yang ada bukti qat'i, iaitu melalui Al-Quran dan hadis. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuh. Kalau yang tak ada bukti, timbang tara dulu, tabayun dulu. Tabayun dulu. Jangan mudah-mudah mengeluarkan apa-apa fatwa dalam keadaan tidak ada bukti yang nyata. Orang bertanya, dengar-dengar cerita macam tu jugalah. Tapi sejauh mana kebenaran, wallahu a'lam. Kalau tak tahu, terus kata wallahu a'lam, tak tahu. Tak komen sikit. Orang tak kita komen. Kita boleh bagi komen. Sekadar komen mengikut akal yang sempit. Dan selebihnya sebut wallahu a'lam. Kembalilah Allah sahaja yang maha mengetahui. Kata Allah, sebab apa dia kata? Bila hampa dah berjanji hampa dengar, hampa dah berjanji hampa akan taat, maka akan terbit satu lagi sifat dalam diri kamu, wattaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Maksud di sini takwa ni bina satu benteng. Bina satu benteng. Apa dia? Hak yang jahat tolak tepi. Ambil yang baik-baik je untuk nak dengar, untuk nak taat. Hak yang tak elok tolak tepi. Tu wattaqu. Orang yang bertakwa kepada Allah akan sentiasa ada satu sempadan dalam diri dia. Hak yang tak elok, yang ni jangan ambil. Ambil hak yang elok-elok dia. Bukan dalam satu diri manusia tu semua tak elok. Ada hak elok, ambil yang elok. Hak yang tak elok tolak tepi. Kerana apa? Kerana takut pada Allah. Kerana takut, bila kita takut pada Allah, setiap perbuatan kita, setiap percakapan kita kena berhati-hati. Takut tersalah, jadi berdosa. Betul orang takwa nak. Dia takut nak buat salah, dia takut berdosa. Bukan takut orang marah. Orang akan terus marah. Okey. Saya nak cerita seorang sahabat yang bernama Suhaib. Seorang sahabat yang bernama Suhaib. Dia ni orang Mekah, orang Muhajirin. Peniaga yang miskin. Dia berniaga kecil-kecilan. Habis niaga, cukup modal. Orang tanya untung banyak tak? Cukup modal. Pergi beli pula modal habis. Macam tu lah dia buat. Dia peniaga yang ada di bumi Mekah. Kemudian sampainya seruan dakwah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suhaib ni di antara sahabat yang awal masuk Islam. Bila dia masuk Islam di tangan Abu Bakar As-Siddiq. Dia masuk Islam, ditanya Abu Bakar. Ajak sak dia macam mana nak berniaga ni. Sebab Abu Bakar ni dia peniaga yang berjaya. Ajak sak dia. Jadi dia tuntut ilmu. Abu Bakar kata, man arada dunya fa'alaihi bil'ilmi. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil'ilmi. Wa man arada dunya wal akhirah ma'an
fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang mahukan dunia, kena ada ilmu. Siapa yang mahukan akhirat, kena ada ilmu. Siapa yang nak dunia dan akhirat sama serentak, kena ada ilmu. Bukan boleh serbu sembrono. Kena ada ilmu. Jadi dia pun belajar ilmu perniagaan melalui Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dengan izin rezeki daripada Allah Ta'ala, berjaya menghasilkan pulangan yang berlipat kali ganda. Dia tak berniaga di kota Mekah, keluar ikut sahabat-sahabat kafilah dagangan, berniaga. Cara import eksport lah. Di sebulan 2 balik, bayar bawa keuntungan. Macam itulah yang dia pilih. Sampai satu masa Nabi SAW ditekan oleh puak-puak musyrikin Quraisy sehingga sampai kepada saat Rasulullah diperintahkan untuk berhijrah, berpindah ke Madinah. Ketika ni Suhaib ni harta banyak, harta berpaling cukup banyak. Dan sahabat-sahabat dia semua dah pergi dah. Dia tak pergi lagi. Rasulullah kan tak pergi lagi. Dia tak pergi lagi. Rasulullah selalu kata, siapa yang berkesempatan kelak bilang. Dia ni tak pergi dengan sebab apa? Harta banyak. Dia nak uruskan. Jadi susah. Kan dia asal daripada orang miskin. Bila dia dapat, ada tak rasa sayang ke harta tu? Adalah, kawan susah dapat. Bila dia dapat, bohonglah kalau kita kata kita tak sayang ke harta. Tambah muka macam kita ni kan. Kita suka pun tengok muka macam kita ni. Bohonglah kalau kata kita tak sayang ke harta. Ada rasa. Kan? Jadi Suhaib ni dia pun macam tu. Dan Rasulullah sedang memerhati. Orang lain mau pakai api, dia tak api lagi. Jadi musyrikin Quraisy, Abu Jahal kata, hampa tengoklah. Yang Nabi duk sebut as-sabiqunal awwalun tu, hak yang awal-awal semua dia pergi lah. Hak yang tak pergi lagi Abu Bakar dengan Suhaib. Ni dua-dua ni best friend. Kan Suhaib tu anak murid Abu Bakar. Dia pun jenis sayang kat harta. Tak tinggal dengan harta dia. Dia pun dah dapat untung beli ladang, tanam kurma, kan? Dan dalam keadaan ni, mainlah Abu Jahal kata kepada Suhaib, Suhaib, hang tak pindah ke? Contoh perkataan, hang tak pindah ke? Dia tak nak pindah. Aku tahu hang tak boleh pindah. Hang tak boleh pindah. Pasal apa? Dia tanya kepada Abu Jahal, siapa hang kata dekat aku macam tu? Hang jenis orang yang sayang kat harta. Hang tak mungkin pindah. Jadi dia dicabar. Dia dicabar. Dia bangkit, dia kata kepada Abu Jahal, ambil dengan siapa tu? Dia kata, ada di balik pohon-pohon kurma, takut nak mengerat dengan Suhaib. Suhaib ni dia garang. Panggil dia pun semua mai. Duk mengutuk aku, duk kata dekat aku, jangan sangkut paut hartaku dengan imanku. Jangan sangkut paut. Dia kata sekarang ni, dia bacalah, aku ada sekian-sekian tanah yang belum diusahakan. Aku ada sekian-sekian ladang yang sedang tumbuh tapi belum lagi berbuah. Subur tanahnya. Dan dia kata, aku nak tinggal semua ni demi sifat takwaku pada Allah. Dia pergelak dekat dia. Dia pergelak dekat dia. Kemudian kata Abu Jahal, nak tinggal dekat siapa? Jika aku tinggalkan, siapa jangan sentuh, aku akan ambil balik dia. Dia berkata, aku dah kata dah, dia jenis sayang kat harta. Sebab dia pernah ambil harta dia tu. Pernah ambil harta dia, pindah-pindah, kami akan buat satu rampasan. Kemudian, dia pun jadi macam satu kegembiraan. Jadi Suhaib ni dia pergi jumpa dengan Rasulullah, dia kata, malam ni giliran dia. Kata Rasulullah SAW, siapa jaga
binatang ternakan dia. Siapa nak jaga ladang-ladang dia? Kata Suhaib dengan penuh sifat takwa, Allah yang jaga. Dia kata bila kita serah semua dekat Allah, Allahu wali, ya, Allah tu bukan pelindung kita. Dialah yang akan memelihara segala-galanya. Dia ikut pindah. Nah, waktu tu pohon kurma di ladang dia tu memang kita kata tengah matang nak berbuah. Matang nak berbuah. Tu dia pun tinggal. Bawa sekadar apa yang termampu. Berpindah dengan menggunakan kenderaan seekor unta dan seekor kuda. Banyak mana barang nak boleh bawa? Nah, kalau motor boleh juga gantung di handle. Kalau kuda nak gantung di telinga ke? Kawan tanduk pun tak ada. Kan? Nah? Jadi habis ingat gantung di atas lana dia tu lah. Takat tu sajalah. Yang boleh dia bawa. Jadi dia pun pindah. Itu kita di atas dasar takwa tu. Tinggal habis semua. Tinggal kepada Allah. Di Madinah kosong, tak ada apa. Tak ada apa-apa harta. Dia kan asal daripada orang miskin. Kaya Ustaz, miskin balik. Bila dia jadi miskin balik, dia kata aku tak susah dah. Sebab aku tak, aku memang daripada miskin. Dia kata, nak semai sifat takwa ni bukan senang. Kalau kata macam kita ni lah. Suhaib tu, tak malah aku dah rasa susah dah. Aku serik tak malah susah dah. Tak. Tapi dia tak jadi masalah. Sebab dia memang asal daripada susah. Tak susah balik, tak susah dah. Aku dah tahu dah. Nak gaya hidup macam mana, nak mula hidup macam mana. Dan aku ada ilmu untuk aku mulakan kehidupan yang bersifat sementara ni. Ketakwaan Suhaib ni paling tinggi. Okey. Dalam sejarah merakamkan, bila kan Nabi duduk di Madinah untuk tempoh 7 tahun. Baru boleh nak balik ke Mekah. Dia pun bila nak balik, nak masuk ke Mekah, kena ikut Nabi. Tak boleh balik sendiri-sendiri, dapat kat kafir Quraisy di sebelah. Rupanya dalam tempoh 7 tahun tu, yang kata ladang kurma dia nak berbuah tu, yang dah matang, tak berbuah. Tak berbuah. Mungkin kalau dia duduk setahun lagi berbuah, tapi dia tak duduk. Dia pindah terus. Selama tempoh 7 tahun tu, tak berbuah. Pada tahun Fathu Mekah. Tahun Fathu Mekah berlaku pada tahun 8 Hijrah Nabi boleh masuk. Keluar bunga, bersih bunga ladang. Bila kita ada sifat takwa, ada sifat tawakal, serahkan pada Allah, dia Allah uruskan. Allah uruskan dengan sebaik-baik. Sampai Abu Jahal kata, aku duk kata nak tebang lah pokok-pokok ni, jantan ke semua. Tak mau berbuah. Tengok tahun Fathu Mekah, Nabi masuk, berbunga. Rugi dah, dia pun nak kena halau dah. Pakai kena halau dah. Itu yang dikatakan takwa. Wattaqullah. Ketakwaan yang tinggi akan membuahkan satu hasil tawakal yang tinggi. Tapi kita kena kuatlah. Takwa ni asal daripada perkataan qawiyah. Qawiyah, orang yang kuat dan orang yang takut. Takut. Bila dia takut kepada Allah, adanya khauf, kemudian dihadir satu lagi, adanya rojak. Bukan rojak ada cicah buah tu. Rojak ni harapan. Bila takut sangat pada Allah, takut dengan hukum Allah, maka kita ada satu harapan dan mengharap dengan sepenuh hati, Allah akan tolong. Allah akan tolong. Macam suasana dunia hari ini, dalam peperangan yang berlaku pada saudara kita, bumi kita diceroboh, kan? Bumi Palestin tu bumi kita lah. Sebab dia tak nak wakaf, kan, atas nama orang Islam. Wakaf ni mana-mana pun. Kalau nak akad wakaf, wakaf atas nama orang-orang Islam. Jadi kita ingat Islam, tanah kita. Itu tanah kita. Okey, kita ni punya hantar doa lah. Kan, punya hantar doa. Dalam tidur, dalam jaga,
dalam solat, dalam duduk biasa, dalam senang, dalam susah, selalu hantar doa. Allah sedang menjawab doa. Semakin reda, semakin reda. Nah, semakin lapang. Dan kita pun tak rasa sendat sangat dalam dada hari ni kan? Tidak, ya Allah, ketat. Lagi tengok, lagi ketat. Tapi hari ni, dia dah semakin reda. Walaupun tak berhenti 100%, tapi semakin reda. Bantuan dah mula masuk walau tak banyak. Tapi dah boleh masuk. Walau masih lagi disekat, tapi dia pun tak boleh terlalu rakus bermahajalilah. Nah, pasal apa? Bila kita ada sifat takwa dalam berdoa, serahkan pada Allah, Allah lah. Sebab tu dalam kunut nazilah kita sebut, ya mujriyas sahab tu, ha? Wahai Tuhan yang menggerakkan awan. Awan di langit dia yang gerakkan. Dia nak hantar di mana-mana pun boleh. Ha? Wazimul ahzab, yang menghancurkan tentera Ahzab. Boleh kita sebutkan, nah, cengkamkan anjing-anjingmu. Tentera Allah ni anjing ke? Ha? Siapa kita letak anjing-anjing? Okay. Anjing ni dia bersifat sesuatu yang menggigit dan garang. Dan minta Allah Ta'ala hantar sesuatu yang menyakitkan kepada mereka. Cuma bahasa orang yang marah. Anjing dia tak. Nah, bahasa orang yang marah. Dan jangan putus doa. Doa. Kunut nazilah jangan putus. Teruskan. Biar sampai meletup macam zaman Rasulullah dulu. Nah, biar sampai meletup perut-perut mereka. InsyaAllah Ta'ala. Allah sentiasa sedang menolong. Janji tanamlah dalam diri kita sifat takwa. Sifat takwa pada Allah. Kemudian akan hadirlah sifat tawakal. Tak apa dah, aku dah berdoa pada Allah. Aku tahu Allah Maha mendengar dan Allah sentiasa menjawab. Innallaha alimun bidzatis sudur. Ayat ni berulang-ulang Allah sebut di dalam Al-Quran. Kerana sesungguhnya Allah Ta'ala itu alim, Maha mengetahui. Alim, Allahu alim. Di antara Asma'ul Husna, alimun adalah nama-nama Allah yang Maha mengetahui. Kita akan jumpa di bawah khabir pun Maha mengetahui. Apa beza? Alim ni Allah Ta'ala tahu apa yang duk ada lah ni. Yang duk ada lah ni. Yang ada dalam hati, yang berlaku masa akan datang, yang berlaku terkemudian, yang kita sedar dan yang kita tak sedar. Kata Allah Ta'ala tu Maha mengetahui. Kita buat salah, kita buat dosa, kita tak sedar. Rupanya kita dah buat benda tu salah. Kita dah tersilap cakap, terlajur kata, makcik keboja tu. Terlajur kata, habis. Kan? Kita kata, lawak je. Mungkin melawak. Tapi, benda tu kata Allah Ta'ala tahu. Apa yang zati sudur. Dalam hati yang Allah Ta'ala tahu. Apa maksud? Nah, kita boleh menafikan melalui lidah kita yang suka berdusta. Aku tak maksud, aku tak ada niat sikit pun. Tak terlintas di hatiku. Allah tahu tak? Ya. Yang dikatakan alim bizatis sudur. Dia tahu. Apa yang ada dalam lubuk hati semua dia tahu. Apa tak boleh menipu. Mungkin lidah yang berbicara secara dusta dia kata, tak ada apa saja kata melawak aku ambil hati. Eloklah lepas 2-3 hari baru dia kata melawak. Dia tengok kau tu dah duduk riau. Kan? Melawak je. Aku tengah marah. Pula lah kata-kata tak sampai hati Alim Allah. Itu yang kata Allah Ta'ala tu tahu apa yang ada di hati. Dalam lubuk hati kita yang paling dalam, kita baru nak berniat. Allah Ta'ala dah tahu. Jadi kita alim. Alim. Kemudian Allah Ta'ala panggil kita, ya ayyuhallazina amanu. Dia seru lagi kita. Wahai orang-orang yang beriman. Kunu. Jadilah kamu. Qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Jadilah kamu. Yang ini satu kaum.
satu kaum yang lurus, yang adil. Nah, satu kaum yang adil, yang menjadi saksi yang qist, yang adil. Maknanya, jadilah kamu saksi yang adil. Allah Ta'ala kata, apabila kamu nak jadi saksi, maka jadilah saksi yang adil. Jangan kita masuk campur dalam urusan manusia. Yang ni aku suka, aku kata dia betul. Yang ni aku tak suka, aku kata dia salah. Nah, untuk kita mengadili manusia, walaupun kita bukan seorang hakim, hanya disaksikan. Dengarkan apa dia kata. Dengar apa dia kata. Dia kata dekat aku macam ni kan. Adalah, tapi aku fahamlah dia kata macam tu. Maknanya begini. Tidak dia pun sokong sama. Pasal apa? Pasal dia suka dekat kawan tu. Ketika nak mengadili sesuatu perkara, maka hendaklah adil. Bersikap adil ni kata Allah, kita baru baca di dalam surah An-Nisa. Kena adil pada diri sendiri, kena adil. Pada orang yang kita sayang, kedua ibu bapa, kita kena adil. Kepada anak pinak kita kena adil. Jadi serta dah bab adil ni. Ketika menjadi saksi, anak kita bergaduh dengan anak jiran. Kita tengok anak kita kena gigit dengan anak jiran. Kita budak-budak, kan budak-budak main. Yang jenis suka ngap tu ada juga. Jadi budak-budak suka gigit orang. Dia gigit anak kita. Yang kita nampak tang dia gigit sebab berbekas. Ada bekas gigitan tu. Kita tak tengok anak kita katuk kepala anak dia yang kasut. Itu dah kadang kan dia tokak anak kita. Yang kita nampak dia gigit. Tidak pun kita nampak padangnya muka. Lalu pada muka kekal anak kita. Dan kita ambil tindakan. Okey. Ini tidak keadilan. Lepas tu budak tu sat lagi tak payah salam boleh baik. Mak pak. Mak dengan mak, pak dengan pak. Persidangan yang takkan selesai. Kadang makan hari, makan minggu, makan tahun. Makan tahun. Bahkan kadang-kadang sampai pindah rumah. Tak boleh duduk. Kena pindah. Kalau rumah sewa, kalau rumah kekal, rumah yang memang dia beli, buat tembok ni. Tak adil. Tak adil kita dengan jiran kita. Itu yang dikatakan dalam menegakkan keadilan, walaupun dengan orang yang bukan Islam, walaupun dengan musuh kita, kena bersikap adil. Yang betul kata betul, hak tak betul kata tak betul. Kisah berlaku zaman Nabi SAW. Nak cerita tentang adil ataupun tidak adil. Rasulullah menghantar seorang sahabat. Ni hadisnya, hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Jubair. Apabila Rasulullah hantar Sariyah. Sariyah ni bukan nama orang. Sariyah ni tentera kecil. Tentera dalam bilangan bawah daripada 500 orang. Itu nama Sariyah. Dapat kat orang Melayu dia guna nama orang. Tidak. Maksud dia tentera yang berjalan. Tentera yang berjalan. Jadi pergi mana? Pergi ke perkampungan Yahudi. Pergi tengok ada lagi tak saki-baki Yahudi yang tak keluar daripada kampung tu. Hantar siapa? Pergi hantar seorang sahabat yang dikatakan di situ Miqdad bin Aswad. Hantar Miqdad bin Aswad pergi ke situ, suruh cek tengok ada lagi tak Yahudi yang tak keluar. Kan Rasulullah dah halau Yahudi Khaybar keluar daripada perkampungan Khaybar tu. Jadi ada yang tak keluar. Tapi tengok ada seorang lelaki Yahudi yang tak keluar. Kenapa tak keluar? Cerita lebih kurang macam Suhaib tu lah. Tapi Suhaib takwa, dia keluar. Hak ni dia tak keluar. Binatang ternakan dia banyak. Yang mana kalau dia bawa keluar dengan untanya, dengan kudanya, dengan kambingnya. Saya tak pernah dengar cerita sahabat bela lembu tu. Jadi bila dia nak bawa, menyusahkan perjalanan dia, dia pilih satu jalan.
Dia tak mau pindah. Dia tak mau pindah keluar. Bila dia tak mau pindah keluar, dia kena beri syahadah lah. Syahadah. Jadi dia nampak kumpulan syariah ni masuk. Bila sebut syariah, Rasulullah tak ikut peperangan tu. Sebab dia bukan nak berperang sangat pun lah. Dia lebih bersifat rundingan keamanan. Rundingan damai kita kata. Itu syariah. Jadi bila Miqdad bin Aswad ni dia nak angkat Rasulullah. Miqdad bin Aswad masuk tengok ada lagi seorang. Tak mau keluar. Tanya dia siapa yang tak keluar? Dia kata aku nak bersyahadah. Terus dia bersyahadah. Terus dia bersyahadah di depan Miqdad bin Aswad. Kemudian Miqdad bin Aswad kata, yang ni dia bukan nak bersyahadah sangat. Dia sayang kat kita. Dia sayang kat kita. Miqdad buat apa? Bunuh dia. Selepas dia bersyahadah. Lepas tu segala harta dia, binatang ternakan dirampas. Dan jadi ghanimah lah. Bawa balik di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila dibawa balik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat cerita. Dia mengucap dah tadi. Sebelum bunuh dia tu dia mengucap. Bila kata-kata dia mengucap, Rasulullah bangkit terus. Rasulullah sedih sangat. Rasulullah kata, kenapa bunuh orang yang dah mengucap 2 kalimah syahadah? Kata Miqdad bin Aswad, dia mengucap sebab dia nak selamatkan harta dia dan nyawa dia. Dia bukan mengucap kerana Allah. Rasulullah tanya, hantau ke apa yang berlaku dalam hati dia? Hantau ke apa yang dari dalam hati dia? Tak tahulah, tapi tengok dari gaya. Kita suka kata begitu kan? Kita tengok gaya dia ni tak insaf kan? Kita suka kata kat orang macam tu. Nampak dia dah insaf dah, emak tak boleh pakai. Kan? Kita tak tahu nak menikah. Walhal kawan tu mesti Yahudi tu lah. Musuh agama Allah. Ketika mana dia mengucap kalimah syahadah, maka kata Rasul, haram darah dia. Wahai Miqdad, haram darah dia. Aku takkan bertanggungjawab atas perbuatan ni. Hang jawablah dengan Allah di sana nanti. Hang jawab dengan Allah. Makna Rasulullah marah sungguh. Sebab bunuh seorang Yahudi yang baru mengucap 2 kalimah syahadah. Walhal punya jahat tu kan. Dia kata Rasulullah tu punya qista, adil. Cukup adil. Apa berlaku kepada Miqdad? Menangis sungguh-sungguh. Menangis sungguh-sungguh. Mohon pada Allah. Dia kata dia di antara sahabat yang bertaubat, yang di atas dosa perbuatan dia tu, ketika mana tangisan dia sampai dia tak makan dan tak minum. Pasal apa? Pasal Rasulullah pun marah kat dia. Dan Rasulullah letak satu sama jawab. Nanti di akhirat, hang jawablah di depan Allah. Kata-kata Rasulullah itu berbekas dalam hati dia, menyebabkan dia tak lalu makan. Tak boleh tidur, menangis, menyesali di atas dosa. Dia kata sebenarnya aku tak tahu apa yang terdetik dalam hati dia. Kata Rasulullah, hang tak cukup takwa. Hang jawablah dengan Allah. Dan bila mana turunnya wahyu, Allah memaafkan, Allah mengampunkan Sayyidina Miqdad bin Aswad. Alhamdulillah. Terampun dosa. Okey, seorang sahabat, yang mana sahabat ni, ini masih sahabat Rasulullah. Nama dia Muhallim. Muhallim bin Jassamah. Pun cerita dia macam tu juga. Tapi dia pergi di satu perkampungan Bani Nadir. Yang Miqdad dia pergi Khaybar, Bani Khaybar. Dia pergi perkampungan Bani Nadir. Nama dia Muhallim bin Jassamah. Muhallim bin Jassamah ni dia keras sikit. Dia masuk di perkampungan Bani Nadir. Dia dapati ada satu keluarga yang tak berpindah kerana sayang kepada harta, tanah. Apa tak ada binatang ternakan, tapi ada tanah dan juga ladang yang tak boleh nak dibawa. Kemudian dia berkata, kami diutuskan
oleh Rasulullah untuk buat rundingan. Kamu pilih nak Islam ke ataupun keluar daripada perkampungan ini. Okay, dalam satu keluarga, contoh mungkin ada 4 orang, 1 nak masuk Islam, 3 lagi tak mau. 3 lagi tak mau. Bila tak mau, kena keluar. Bila tak mau, kena keluar. Yang mau tinggal. Kemudian seorang yang mau ni pujuk 3 tu. Masuklah. Kita tak payah keluar. Harta kita terpelihara. Kita tak dirampas. Kita akan dilayan. Okay, masuk Islam bersebab. Dia pujuk 3 lagi tu. Jadi yang si Muhalim ni tak tunggu dah. Bunuh 3-3 tu. Bunuh 3-3 yang tak masuk Islam. Suruh keluar tak mau keluar. Suruh masuk Islam tak masuk Islam. Bunuh. Bila bunuh, bawa balik mahal 1 yang masuk Islam tu. Hak yang 1 masuk Islam tu, dia mengadu kat Rasulullah. Dia mengadu kat Rasulullah. Dia kata, daripada Islam lah, daripada mengucap. Dia pun dengar, dia kata. Muhalim pun dengar daripada mengucap. Tapi mungkin terlewat daripada aku. Maka dia dibunuh. Yang dibunuh tu keluarga aku, dia kata. Cuma tak diceritakan dalam hadis ni secara terperinci. Yang dibunuh tu anak dia ke, isteri dia kata tu, 3 anggota keluarga dia yang dibunuh. Lepas mereka mengucap kalimah syahadah. Dan waktu ni Rasulullah kata dia hantar pergi suruh buat rundingan damai. Tapi kenapa dibunuh? Okay. Kata Muhalim dia pun bukan orang Islam, dia pun Yahudi. Dia pun sentiasa nak menghancurkan kita. Kata Rasulullah, dengarlah dia mengucap, dengar. Tapi ucapan dia ucapan pura-pura kerana sayang pada harta. Kan 2 khabar dah Rasulullah dapat. Dari sahabat-sahabat. Tu sahabat kesayangan Rasulullah ni. Dua-dua ni. Muhalim dan juga Miqdad. Kesayangan Rasulullah. Tapi bila buat salah, Rasulullah tetap kata salah. Nak dikatakan dia tu adil. Walaupun pada kesayangan-kesayangan dia yang buat salah kat siapa? Dekat Yahudi yang sentiasa nak buat kejahatan kepada diri Rasulullah dan dunia Islam. Rasulullah kata, bawalah nasibmu wahai Muhalim. Hang bawa nasib hang sendiri. Menghadap Allah nanti. Aku takkan bertanggungjawab. Perbuatan kau salah. Membunuh 3 nyawa, 3 jiwa yang dah mengucap kalimah syahadah. Muhalim ni punya sedih dengan kata-kata Rasulullah. Diceritakan dalam hadis yang kata riwayat Sa'id bin Jubair ni, dia menangis makan hari, makan bulan dalam tangisan taubat seorang hamba ni. Akhirnya dia mati. Dia mati sengsara jiwa atas kata-kata Rasulullah. Bila dia mati, kan Allah tu Maha Pengampun kan. Matinya dia dikebumikan. Rasulullah sembahyangkan jenazah dia. Dan Rasulullah tahu Allah Ta'ala tu Maha Pengampun. Bagi kita tak tahu apa yang ada dalam hati orang. Jadi bila disembahyangkan jenazah dia balik, orang kata jenazah dia terkeluar dari bumi. Terbongkar naik ke bumi. Rasulullah kata kepada sahabat, korek tanah balik. Keesokan keluar dari bumi. Masuk kali ketiga, bila terkeluar juga daripada bumi, kata Rasulullah SAW, letakkanlah dia di celah-celah batu. Sebab bumi tak terima. Okey, sahabat bertanya, sahabat yang hidup, Muhalim ni dia taklah jahat mana? Dia taklah jahat mana? Seperti Yahudi yang punya laknatullah tu. Tapi kenapa Allah Ta'ala tunjukkan ni? Ini tunjukkan kasih sayang Allah. Bila Allah tunjukkan kasih sayang, bermakna perbuatan tu memang sangat-sangat dicela oleh Allah. Dosa diampunkan. Allah Ta'ala tunjuk nak bagi kita yang hidup ni tengok. Nak bagi kita tengok bahawasanya perbuatan membunuh itu adalah dosa yang paling besar. Bukan 1 jiwa yang dibunuh, tapi 3 jiwa yang dibunuh. Tanpa unsur perasaan banyak-banyak dah
Dia hanya meletakkan hukum atas diri dia sendiri, dia menjatuhkan hukum. Lalu dibunuh 3 jiwa yang telah mengucap kalimah syahadah. Sahabat tanya, adakah dia tak diterima Allah? Dia diterima Allah, cuma Allah Ta'ala nak tunjuk akibat daripada perbuatan membunuh. Walhal dia hamba Allah yang bertaubat, diterima taubatnya, diterima taubatnya. Cuma gambaran untuk kita yang hidup ni, macam mana Allah Ta'ala murka kerana kita menyakiti Islam yang lain. Keadilan perlu ditegakkan, perlu ditunjuk sebab dia bertaubat atas dosa dia. Dia kena minta maaf kepada waris yang tinggal. Itu kata, kan waris, kalau waris mengampuni, memaafkan, insya-Allah. Kata dosa dengan manusia ni susah, kan? Dosa dengan Allah, terus urusan dengan Allah, minta Allah Maha Pengampun. Tapi kita rupanya tersangkut. Bila dosa kita dengan manusia tersangkut panjang, susah. Sebab manusia tidak bersifat rahmat seperti Allah Azza wa Jalla. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita buat dosa, kita istighfar, mohon ampun, Allah Maha Pengampun, mengampunkan. Tapi dengan orang, bersangkut dengan orang, hati dia tak bersih, Dia tak apalah, aku maafkanlah. Nak buat macam mana, dah jadi. Aku maafkanlah. Tu masih tak ikhlas dia bunyi dia. Kan, bunyi lagu tu pun kita tahu. Tak ikhlas. Ini tambah dia. 3 orang ahli keluarga dia. Dia tak pindahnya sebab dia sayang betul maknanya. Kan? Tapi Rasulullah kata, dia dah mengucap, kata Rasulullah. Terima dia. Rasulullah melakukan keadilan. Okey. Baik, apa berlaku akhirnya kepada perkuburan Muhallim Ibnu Jassamah ni? Batu yang ya kan kata jenazah dia diletak di celah-celah batu. Macam sama Ataturk punya jasad dia kan. Sampai hari ni letak di atas batu. Sebab bumi tak terima, wallahu alam. Sejauh mana kebenaran tu Allah Maha tahu. Jadi dia perlahan demi perlahan masuk ke dalam bumi dan batu yang duduk dihimpit di atas jasad dia itu menjadi sebagai nisan yang berzikir untuk dia. Maka setiap kali kalau sahabat lalu terdengar ada bunyi seperti orang berzikir, rupa-rupanya batu pejal yang hidup tu di atas makam dia itu berzikir bagi pihak dia si mati kerana dia mati dalam keadaan taubat. Cuma gambaran awal itu Allah Ta'ala tunjuk nak bagi kita yang hidup, yang berakal ni berfikir betapa besarnya dosa sesama manusia yang kita zalimi ketika mana kita tak boleh menjalankan keadilan. Sebab tu di sini disebut hampa kena buat, hampa kena berlaku adil. Wala yajrimannakum, kata Allah Subhanahu Wa Taala, janganlah kamu dengan sebab yajriman ni kamu membenci. Janganlah kamu membenci mereka di atas sebab syana'anu qaumin, sebab kaum lain, berlainan kaum. Jangan benci dekat mereka. Ala alla ta'dilu, sampai tak boleh berlaku adil. Apa kaum lain, apa bangsa lain buat jahat patut dihukum walhal kaum tu dah bertaubat. Tak boleh, kata Allah, ala ta'dilu. I'dilu, berlaku adillah. Berlaku adillah. Wa aqarrabu liqattaqwa. Sebab orang yang berlaku adil, orang yang bersifat adil itu adalah orang yang paling hampir dengan sifat takwa. Okey, kita tengok dari segi keadilan. Suami pergi kedai, makan di kedai nasi kandar, lauk ayam, telur rebus, sotong. Okey, dia berbuah. Beli roti canai kosong 2 biji, balik main kat isteri. Adil tak? Dan nak cerita tentang adil. Sebenarnya Islam ni dia cukup halus. Dia kaji sampai tahap tu. Kalau hang makan lagu tu, hang kena beli bungkus kat dia pun macam tu. Okey. Berkemampuan nak kahwin 2, 3, 4. Pun macam tu hang kena buat.
Kalau yang si isteri hang beli, isteri tua, hang beli kain batik 3 serangkai. Hang tak boleh beli isteri nombor 2 serangkai. Hang nak beli 3 juga. Ayat nombor 3 hang beli gajah duduk. Hang nombor 4 beli gajah berdiri. Tak boleh. Ini dari segi keadilan. Kena baca dari segi keadilan. I'dilu kata Allah. Kalau kamu nak melakukan, nak bersifat takwa. Sebab kata Allah, sifat adil itu dia kata, mendekatkan kamu dengan takwa kepada Allah. Itu kalau nak baca dari segi adil lah. Lagi balik ke soal jawab pula. Tadi bagi makan apa? Sebab aku apa pun tak makan. Aku dah makan dah, tak apa. Itu dari segi ketakwaan. Allah akan tanya sebenarnya benda-benda ni lah. Kita mungkin pandang benda tu macam remeh, benda tu sikit, benda tu kecil dan kata Allah, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Taala itu khabir. Dia mai satu lagi. Di atas dia kata innallaha alimun bidzati sudur. Di bawah innallaha khabirun bima ta'malun. Khabir di sini pun makna mengetahui. Apa beza alim dengan khabir? Alim pun nama Allah, Asmaul Husna. Khabir pun nama Allah, Asmaul Husna. Betul tak? Ya. Apa beza alim dengan khabir? Makna dia sama. Tahu. Tapi khabir ni, dia tahu benda yang paling halus. Benda yang lebih terperinci. Benda yang gaib. Hampa tak nampak. Tapi dia tahu. Yang kata khabir ni. Yang mana di akhirat nanti, yang kata Allah tu khabir bima ta'malun tu, dia akan buka terperinci 1 saat, 1 minit, 1 jam, 1 hari, apa hang buat, semua akan dibuka satu persatu. Itu nama dia khabir. Maknanya tak tertinggal walaupun 1 minit perbuatan hang buat. Alah, minit yang sama kot, tapi dah banyak. Semua akan diperincikan satu persatu ketika mana dihisap dosa kita. Ini kata Allahu khabir tu. Takutlah kata Allah. Hang takut, hang kena rasa takut dekat aku sebab aku ni khabir. Aku tahu tiap-tiap satu persatu, tak tertinggal satu perkataan pun. Kita, kalau orang tu kata, hang pi kat dia lagi, hang habak sat kat dia begini. Kita pi. Ni baru sudah keluar daripada rumah pergi sampai. Adakah percakapan tu sampai semua? Ada yang tergugur perkataan dan ada yang tambah. Betul tak? Tapi Allah Ta'ala tu khabir. Dia tahu setiap satu titik pun dia tahu. Ini maksud khabir. Khabir ni benda yang gaib. Yang hang sendiri tak sedar. Itu gaib. Alim tadi, dia tahu apa yang duk berlaku ni. Yang duk berlaku seharian. Tidur kita macam mana. Bangun kita macam mana. Lintasan hati kita macam mana. Tapi khabir ini benda yang gaib. Yang rupa-rupanya berdosa apanya. Aku tak tahu. Itu benda yang gaib. Benda yang tak sedar langsung. Rupa-rupanya berdosa. Itu beza di antara khabir dengan alim. Ya. Apa dia? Okey. Yang kita keluar makan. Balik buat bodoh. Apa kes kan? Okey baik. Bila kita makan, kita bagi tak dia makan? Makan. Bagi tak dia makan. Bagi tak makan. Sebenarnya isteri dia tak tanggung suami. Suami yang menanggung isteri. Suami yang bagi makan minum kepada isteri. Tertanggung di atas dia. Atas tanggungjawab dia. Bila mana dia bersedap seorang-seorang, dia tak adil daripada isteri dia yang tak sedap. Jadi berdosa dia. Kita, bukan bermakna kita kata, kita boleh enjoy seorang-seorang. Dia ambil punya pasal makan, tak apa. Tapi kita dah jalankan tanggungjawab. Selepas kita menjalankan tanggungjawab, biasanya dia tak kata betulan dia akan sedia bagi suami dia tu bagi kenyang-kenyang tu. Kan? Ada selalu untuk suami dia, tak pernah diabaikan. Macam bagi pihak suami. Dia kira diisi perut dia, hampa di rumah, pandai-pandai lah cari sendiri. Hampa ada di rumah. Itu keadilan terletak pada penguasa. Terletak pada penguasa.
Okey, insya-Allah kita akan sambung minggu depan tak ada no. Minggu depan tak ada saya ada khusus hari Rabu dan hari Khamis. Jadi 2 hari minggu depan tak ada Saya khusus saya dalam proses saya ambil tauliah doakan saya semua doakan saya mudah-mudahan dapat insya-Allah ya. Nak kena hurai tak banyak sangat. No? Saya dapat panggilan ni sebulan dah dapat panggilan. Nak terinci nak terberak semua dah. Takut sangat dah. Kalau dengan izin Allah doa untuk saya mudah-mudahan dilancarkan lidah saya menjawab segala persoalan. Al-maklumlah orang tak ada ilmu ni takut sentiasa saya nak raikan ada soalan. Soalan pertama berkenaan dengan solat jamaah. Boleh tak kalau terputus disebabkan sembahyang jenazah? Okey, dia sembahyang jamaah. Mungkin dia singgah di masjid, kemudian ada solat jenazah. Dia nak solat jamaah. Okey. Kemudian ada solat jenazah. Yang mana dia nak raikan? Boleh tak dia buat solat jenazah? Dia baru buat 2 rakaat solat zuhur. Dia patutnya jamakkan dengan solat asar. Tapi dalam masa yang sama ada jenazah. Dia nak pilih yang mana yang dia boleh buat. Ketika ni boleh dia solat jenazah. Kerana di antara 2 solat jamak takdim ke jamak takhir ke zuhur dengan asar tu atau maghrib dengan isya boleh diselang-selikan dengan doa dan zikir. Solat jenazah tu doa dan zikir kan? Jadi boleh dia nak solat jenazah pasal lagi dia jamak dengan asar ataupun dia nak jamak dengan maghrib ke isya. Boleh. Dia boleh. Dan soalan yang kedua, isteri kematian suami. Yang ni kemarin baru saya jawab soalan ni Isteri yang kematian suami masih keluar untuk ziarah perkuburan. Okey, minta pencerahan yang dah depan saya. Hukumnya haram, tak boleh. Tak boleh. Dia masih lagi dalam iddah. Bagi selesai iddah. Nanti duduk di kubur tak mau balik pun tak apa dah. Okey, soalan yang ketiga, jawab azan ataupun solat sunat tahiyatul masjid. Yang ni pun saya jawab dah. Yang mana lagi afdal? Jawab azan ke sunat tahiyatul masjid? Sunat tahiyatul masjid berhenti sat ketika mana azan. Orang tengah-tengah kita sampai masjid, orang duk azan. Kemudian apa kita buat? Jangan duduk, berdiri. Berdiri sampai habis azan, baru solat tahiyatul masjid. Jangan duduk. Kalau duduk, luput solat tahiyatul masjid. Kan Rasulullah pesan dalam hadis, jangan duduk lagi. Lagi yang tak solat 2 rakaat. Jadi, dengar azan, tunggu sampai habis azan, baru solat tahiyatul masjid. Ini 3 soalan. Selesai? Okey Kak Ara? Okey. Kita ada hari ni ada bacaan Yasin Bacaan Yasin untuk 2-3 orang sahabat kita yang nak mengerjakan umrah hari ni Jadi insya-Allah kita sama-sama membaca surah Yasin. Mohon doa kepada Allah Ta'ala dengan berkat kita membaca Yasin ni agar sahabat-sahabat kita yang berhajat untuk menunaikan umrah diberi kemudahan dalam perjalanan, disihatkan tubuh badan, disempurnakan ibadah mereka di sana, dikuatkan kesabaran untuk mereka menghadapi susah payah di dalam perjalanan. Dan kita mohon doa pada Allah Ta'ala dengan berkat kita membaca surah Yasin agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi pertolongan yang tak putus-putus kepada saudara-saudara kita yang berada di bumi Palestin dan saudara-saudara kita yang ditindas. Berikanlah kepada mereka perlindungan. Penuhkanlah uncang-uncang perut mereka, ya Allah. Berikanlah kepada mereka bantuan tanpa henti, ya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, doa yang kita rafakkan
kepada Allah Azza wa Jalla ini diterima. Di sebalik dosa-dosa kita yang membukit ini, Allah pandang rayuan kita, munajat kita, dan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Okey, minta ampun, bangkit minta maaf. Okey, kita 3 orang sahabat kita yang nak pergi buat umrah ni. 14 bulan ni dia baru tolak Kak Lia. Kak Lia, saya selalu panggil dia penghulu surau Mubarak. Kak Fazilah yang duduk atas kerusi tu. Kak Salmiah, dia main tak? Ada di luar belakang tabir kan? Kak Salmiah. Dan 2 orang sahabat yang dah terlepas semalam. Kak Salmiah dan juga Kak Fazilah. Masih lagi dalam musafir. Mungkin atas flight sekarang ni mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati perjalanan mereka dan memberi makbul, mendapat umrah yang makbul insya-Allah Ta'ala. Tu dia Kak Mia. Tu dia Kak Mia Astaghfirullahalazim alladzi la